Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cikgu Jannah, rakan sekelas dan juga para pendengar yang saya kasihi. Pertama kali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Kamarudin, merupakan pelajar tahun ketiga berjurusan Sains Politik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan pada hari ini saya ingin berkongsikan tentang asas politik, iaitu demokrasi. Perkataan demokrasi merupakan perkataan yang tidak asing bagi kita dengan adanya isu-isu berbangkit dan isu panas yang sering berlegar di sosial media dan masyarakat, terutamanya isu-isu politik semasa seperti penangguhan parlimen dan juga undi 18. Dan jadi oleh itu, apakah makna demokrasi? Para hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, demokrasi berasal dari perkataan Yunani iaitu demos dan juga kratos. Demos membawa maksud rakyat, manakala kratos membawa maksud diperintah. Dan apabila kedua-dua perkataan ini digabungkan, ia membawa makna diperintah oleh rakyat. Secara ringkasnya, sistem demokrasi ini merupakan satu sistem kerajaan di mana semua orang di dalam sesebuah negara ataupun tata negara terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membuat keputusan tentang dasar-dasar pentadbiran, lazimnya ketika pilihan raya diadakan. Oleh itu, para pendengar yang saya kasihi sekalian, saya ingin nyatakan terdapat 3 bentuk demokrasi. Yang pertama iaitu demokrasi berparlimen, kedua demokrasi berpresiden, ketiga demokrasi campuran. Yang pertama, demokrasi berparlimen. Sebagai contoh yang terbaik adalah negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, iaitu mempunyai satu ketua kerajaan dan juga ketua negara. Ketua kerajaan disandang oleh Perdana Menteri yang mentadbir urusan-urusan kerajaan dan juga pentadbiran. Manakala ketua negara ialah raja ataupun presiden. Dalam kes Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong yang menjadi lambang kedaulatan negara. Tidaklah hanya sekadar lambang maupun simbol, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara yang amat besar dan tidaklah remeh, seperti dapat membubarkan parlimen dan juga mengisytiharkan darurat. Yang kedua, demokrasi berpresiden. Dalam demokrasi berpresiden, presiden berperanan sebagai ketua negara dan juga ketua kerajaan. Oleh itu, presiden dalam demokrasi berpresiden mempunyai kuasa eksekutif yang besar. Sebagai contoh, negara yang mengamalkan sistem demokrasi berpresiden ini adalah Amerika Syarikat, Indonesia dan juga Turki. Dan terakhir adalah demokrasi campuran. Demokrasi campuran juga dikenali sebagai demokrasi separa berpresiden. Antara ciri-ciri demokrasi campuran ini adalah ia mempunyai kedua-dua ciri. Demokrasi berparlimen dan juga demokrasi berpresiden yang telah diamalkan dalam satu sistem. Sebagai contoh, negara yang mengamalkan demokrasi campuran ialah Perancis dan juga Rusia. Para pendengar yang saya kasihi sekalian, seterusnya saya ingin berkongsikan tentang kepentingan demokrasi itu sendiri. Terdapat banyak kepentingan yang harus kita akui. Antaranya adalah, yang pertama, demokrasi dapat memberikan hak untuk rakyat untuk mengundi dan memilih kerajaan melalui pilihan raya yang bebas dan juga adil. Contohnya di Malaysia, pilihan raya umum diadakan sebanyak sekali dalam tempoh 5 tahun, kecuali Dewan dibubarkan lebih awal. Kepada warga negara yang telah mencapai umur 21 tahun ke atas dan telah berdaftar dan bermahtatin, layak untuk memilih pemimpin ataupun parti politik yang mereka percayai untuk mentadbir negara ini. Yang kedua, demokrasi dapat memelihara hak asasi manusia sesama rakyat.
Sebagai contoh, hak-hak yang dapat kita jaga adalah hak kebebasan bersuara, hak beragama, hak berpolitik, hak berkumpul dan berdemonstrasi. Segala hak-hak asasi ini telah termaktub dalam perlembagaan negara supaya perkara-perkara ini tidak dapat didiskriminasikan oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang ketiga, demokrasi dapat memberikan ruang dan peluang untuk rakyat atau warga negara aktif menyertai dan menyumbang di dalam masyarakat melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan juga aktiviti-aktiviti politik. Dan kepentingan yang terakhir adalah demokrasi merupakan sistem yang dapat memastikan undang-undang dan dasar-dasar tadbiran yang dipraktikkan dalam sesebuah negara itu telus, bersih dan sama rata terhadap semua rakyat, tidak mengira golongan dan juga pangkat. Oleh itu, para pendengar yang saya kasihi sekalian, kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, dia haruslah mendukung sistem demokrasi ini untuk memastikan negara kita yang tercinta ini, Malaysia, berada di landasan yang betul, dan keamanan dan kemajuan telah kita capai ini terus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Penutup kata, ingat bahawasanya rakyat ialah suara keramat dalam sistem demokrasi. Tanpa suara rakyat, itu bukanlah jalan yang sebenar dalam demokrasi. Kekalkan demokrasi dan supaya rakyat kita terus dapat mentransformasi. Sekian daripada saya, Ali Waikal. Assalamualaikum.